A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita dapat sama-sama lagi insya-Allah dalam sesi Quran mengikut muka surat insya-Allah. Pagi ni kita akan bersama-sama di muka surat 417 insya-Allah, dan kita masih lagi pada surah As-Sajdah insya-Allah. Pada pagi ni kita akan bersama-sama pada muka surat yang terakhir daripada surah As-Sajdah. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, beriltizam, komitmen pada setiap pagi. Alhamdulillah pada pukul 6.05 sehingga pukul 6.25, 6.30 insya-Allah. Dalam masa 20 minit, 30 minit insya-Allah kita cuba untuk melihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita pada setiap muka surat ini, supaya kita dapat manfaatlah untuk hari kita pada hari ini. Moga-moga sedikit walaupun kita tak panjang, walaupun kita tak sempat nak baca panjang, nak baca semua, nak tengok dengan detail setiap daripada terjemahan ayat-ayat ni ataupun setiap daripada tafsiran ayat-ayat ni, tapi sedikit insya-Allah moga-moga kita dapatlah mutiara-mutiara daripada setiap muka surat Al-Quran. Jadi insya-Allah hari ni muka surat 417 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sadaqallahul Azim. Jadi ayat ini hari ini insya-Allah ayat 21, dan kita akan tamatlah surah ini pada ayat 30 insya-Allah. Ayat ini surah 30 saja. Jadi apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih lagi hampir sama, iaitu isu masalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni, memberi macam-macam alasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang telah menyebutkan apakah yang akan terkena kepada mereka. Jadi pada ayat semalam yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala sebutkan iaitu ada dua jenis manusia kan, orang yang beriman dan juga orang yang fasaku. Jadi Allah Taala sebutkan bahawa orang fasaku ni, orang-orang yang fasik ni Allah Subhanahu wa taala akan kenakan kepada mereka azab. Dan pada pagi ni kita baca pula itu lagi Allah Taala sebutkan lagi bahawa apa dia, walanuziqannahum minal azab. Jadi dalam walanuziqannahum tu asalnya ialah azaqa ni makna mengenakan, tapi Allah Taala sebut kat sini dengan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dalam bahasa Arab ni adalah untuk menunjukkan kepada ianya berlaku, sedang berlaku dan juga akan berlaku, dan ia akan berterusan berlaku, istimrar. Jadi maknanya kat sini bila Allah Taala sebut, itu yang pertama lah kan, menggunakan fi'il mudhari'. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini, menambahkan dengan taukid, nama dia kan, taukid, iaitu yang pertamanya lam di depan tu, wala la tu makna pasti. Kemudian Allah Taala tambah lagi di belakang tu qanna, nun tu kan, la qanna tu ialah juga taukid. Jadi ada dua jenis takkid. Kalau di belakang ni dengan sama ada ditambah nun sahaja, nun yang mati, ataupun tambah nun tapi nun tu disabdukan. Jadi qanna gitu. Jadi bila Allah Taala sebut la dan juga qanna, itu maknanya ialah menyungguh-nyungguhkan lagi. Jadi 3 kali takkid lah dia katakan. Sungguh Allah Taala akan kenakan kepada mereka gitu minal azabil adna, azab yang dekat. Apakah yang dimaksudkan dengan azab yang dekat ni? Allah Ta'ala kata kenakan kepada orang yang fasik ni, orang jahat ni, orang yang tidak mau beriman, orang yang menolak dakwah ni, dia kemungkinan, kalau kita lah sekarang kan, orang-orang yang menolak dakwah ni kadang-kadang, menolak dakwah yang betul kadang-kadang mereka ni ialah beriman tapi menolak juga dakwah. Ini yang pelik lah yang berlaku pada hari ni. Tapi di zaman Nabi SAW tu, orang yang tidak beriman tu lah yang menolak dakwah tu. Tapi kita sekarang ada tambahan perbezaan kan, iaitu azabnya ada dua. Allah sebut sini. Yang pertama sekali ialah azabul adna. Yang kedua ialah, yang pertama azabul adna, yang kedua azabul akbar. Jadi azabul adna ni apa? Kalau ikutnya adna ni maknanya yang dekat. Apa maksud yang dekat?
Jadi ahli-ahli tafsir sebutkan maksud azab yang dekat tu ialah azab di atas dunia. Itu ahli seperti Jalalain dan juga tafsir Al-Wasit disebutkan begitu. Dan begitu juga yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi. Dia kata azabul adna ialah azab di dunia ni. Azab di dunia ni seperti apa? Macam-macam perkara boleh berlaku kan. Allah Ta'ala kirimkan azab macam ni, azab macam ni kan. Tak kira lah gempa bumi ke, azab peribadi lah kan. Sekarang ni pula yang berlaku kat Amerika, apa tu kan. Kebakaran lah. Kerana petir maka berlakulah kebakaran hutan. Pada musim panas, tiba-tiba berlaku kebakaran hutan kan. Dan ada dah mati kan, rumah-rumah yang terbakar, banyak kereta yang terbakar, macam-macam. Jadi Allah Ta'ala, dia boleh kirimkan kepada orang-orang itu dalam azab. Jadi tapi bagi orang mukmin, orang kata orang mukmin pun kadang-kadang kena juga kan. Bagi orang mukmin, bila dia kena benda-benda macam ni, dia bersabar. Bila dia bersabar, dia dapat pahala. Maknanya kat situ Allah Ta'ala nak uji dia kan. Walaupun kadang-kadang benda yang sama, tetapi pandangan terhadap satu benda itu adalah berbeza. Bagi orang mukmin, bila dia kena benda-benda malapetaka dan sebagainya, dia akan bersabar. Dan dia ingat ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia nak buang dosa dia dan sebagainya, maka dia dapat pahala dari situ. Tapi kalau orang kafir, kalau yang tidak beriman, tak percaya, maka bila dia kena azab macam ni, kena malapetaka macam ni, macam-macam malapetaka kan. Di Filipina 2-3 hari lepas ada pula gempa bumi, macam-macam. Jadi bila kena gempa bumi macam ni, kena apa-apa malapetaka, orang kafir dia tak ingat pada Tuhan, dia tak ingat pada Allah, dia tak relakan ini adalah ujian daripada Allah. Sebab itulah yang kita sebut selalu kan hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairullah, wa in asabathu darra sabara fakana khairullah. Jadi gitu kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bahawa orang kafir ni dia kena dua. Di atas dunia pun dah kena dengan macam-macam, dan di akhirat pun akan kena lagi lah, pasti tak terlepas, iaitu dunal azabil akbar, sebelum daripada azab akbar, la'allahum yarji'un. Jadi Allah Ta'ala kenakan atas dunia ni supaya mereka ni boleh kembali semula, iaitu ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La'allahum yarji'un. Tapi kalau yang tak ingat juga, tak mau kembali juga, kenalah kau nanti azabul akbar tu. Kemudian Allah sebut dalam ayat 22, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Allah Ta'ala sebut sini kan, iaitu siapakah yang lebih zalim? Allah tanya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah? Ini ayat ini secara generalnya mungkin terkena kepada orang kafir, iaitu orang kafir Mekah sebagai contohnya kan. Allah Ta'ala ingatkan mereka, Allah Ta'ala dah kirim kepada mereka seorang yang memperingatkan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah, iaitu Muhammad SAW. Dah kirimkan kepada kamu semua, wahai orang Arab di Mekah, tapi kamu tak nak juga beriman. Jadi pada ketika itu Allah Ta'ala kata azlam, tak adalah orang paling zalim. Tapi bagi kita juga mungkin akan berlaku kan, iaitu kita ni juga ada orang peringatkan kita. Banyak lah kan yang orang peringatkan kita kan. Orang ajak kita kepada kebaikan, orang ajak kita kepada tarbiyah, orang ajak kita kepada supaya memperbaiki diri, dan macam-macam lagi orang ajak kita, tapi kita menolak. Jadi bila kita menolak ni, ataupun kita pernah mungkin dah pernah jadi baik, tiba-tiba tak nak balik kan, bukan nak jadi jahat lah kan, tapi maknanya nak lupakan balik kan, tak nak lah benda-benda baik ni kan, benda-benda jadi baik susah kan. Jadi itu jaga-jaga sikit kan, bahawa Allah SWT sebutkan sini, waman azlam, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mimman zukkira bi ayati rabbi summa a'rada anha, kemudian dilari. Jadi setiap kali kita ni kan nak lari daripada kebaikan, nak lari daripada kebaikan orang ajak kita kan, kita ingatlah balik kan, orang dah ajak kita, kemudian a'rada, kita ni berpaling. Jadi itu adalah satu kezaliman yang sangat besar lah. Waman azlam, Allah Ta'ala kata inna minal mujrimina muntakimun. Allah Ta'ala kata Allah akan membalas. Kalau ikut muntakim ini ialah makna membalas dendam, tapi bukan maksud dendam bagi Allah Ta'ala ni. Kalau sebab dendam ni macam perkataan yang tak elok kan, bagi orang Melayu lah kan. Jadi muntakimu ni bila orang tu sepatutnya buat macam ni, dia ni sepatutnya buat macam ni, tapi tiba-tiba dia tak buat, patut dihukum dia. Jadi Allah Ta'ala menghukum manusia ni kerana dia tidak mengikut. Allah Ta'ala dah bagi dah kepada dia
peringatan. Allah Ta'ala dah beri Rasul. Allah Ta'ala beri kitab kan. Dah kirimkan kan utusan-utusan. Kalau orang tu memang yang tak tahu apa-apa, tak dengar apa-apa kan. Nabi pun tak ada, apa tak ada. Allah Ta'ala tak hukum mereka. Itu ikut ahli sunnah wal jamaah lah kan. Ikut Mu'tazilah tu cerita lain lah sikit kan. Mu'tazilah. Tapi ahli sunnah wal jamaah kata seorang yang tidak diutuskan Rasul, satu kumpulan yang tak diutuskan Rasul, maka dia tidak akan dihukum. Jadi kita panggil dia ahli fitrah. Ahli fitrah. Jadi kemudian setelah daripada itu Allah Ta'ala sebut walaqad ataina Musal kitab. Allah Ta'ala sebut pula tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam Quran ni kita tengokkan banyak diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel. Jadi memanglah Allah Ta'ala dah sebutkan ni, memang kita kena fahamlah bahawa sebenarnya apa yang berlaku atas dunia ni memang kejahatan ialah Bani Israel, dilakukan oleh Bani Israel. Walaupun mereka ni sikit atas dunia sekarang, tetapi mereka ni buat haru biru kan, merosakkan dan sebagainya kan, walaupun mereka ni sikit. Kalau kita katalah macam mana, wah ini negara besar, dia ni rakyat dia ramai kan, jadi tapi dia ni Kristian, tapi macam mana dia boleh digunakan oleh orang yang sedikit ni, iaitu orang Yahudi. Jadi memang padanlah Allah Ta'ala sentiasa beringatkan kita dengan Bani Israel, Nabi Musa. Okey, jadi kita tengok kat sini kan, Allah Ta'ala kata walaqad ataina Musal kitab. Allah Ta'ala dah beri kepada Nabi Musa tu Alkitab. Okey, kemudian Allah kata fala takum fi miryatin min liqa'ih. Janganlah kamu rasa ragu-ragu. Miryah tu maknanya, miryah ialah ragu-ragu, syak. Jadi Allah Ta'ala tujukan benda ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, kamu dah diberikan Al-Quran, dan kemudian Nabi Musa dulu aku berikan kepada dia tu ialah Alkitab, iaitu At-Taurat lah. Alkitab tu At-Taurat. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fala takum fi miryatin min liqa'i. Jangan kamu merasai ragu-ragu untuk fi miryatin min liqa'i, berjumpanya. Jadi kat sini nya saat itu liqa'ih tu kan, berjumpanya tu siapa? Di sinilah ada, kalau ikut tafsir Al-Jamal, tafsir Al-Jamal ni satu tafsir yang masyhur. Dia ni adalah syarah kepada jalan lain. Dia makna explanation lagi kepada jalan lain. Jadi dalam tafsir Al-Jamal tu disebutkan liqa'ih ni, ni, nya ni, dia ada 6 pendapat. Jadi kita tak nak sebutlah semua kan, tak? Memang kita tak naklah mendalam tentang tafsir ni kan, kita nak tafsir ringkas kan. Jadi Allah SWT berkata kepada Nabi Musa, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala dah kirimkan kitab kepada Nabi Musa. Jadi kamu jangan ragu-ragu berjumpa dengannya. Berjumpa dengannya tu apa? Apa maksudnya di situ tu? Jadi saya ambil 2 pendapat saja. 2 pendapat yang masyhur, 2 pendapat yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi. Dia kata ialah yang pertama sekali, nya kat situ ialah jangan kamu ragu-ragu untuk berjumpa dengannya. Nya tu ialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa Isra' dan Mi'raj berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ayat ini ialah nak menjadi bukti bahawa betulnya Isra' dan Mi'raj tu, dan dia ada kaitannya dengan ayat ini. Itu yang pertamalah kan. Tapi Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dia berjumpa dalam keadaan dia tu hidup, dan Nabi Musa telah meninggal Mana dah tak ada, tapi Nabi Musa ada di langit sana dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa jangan kamu ragu-ragu untuk berjumpa dengannya. Nya di situ ialah kitab Taurat tadi itu. Sebabkan sebelum daripada itu disebutkan kan, walaqad ataina Musal kitab. Sesungguhnya kami telah bawa datang, berikan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Jadi jangan kamu ragu-ragu untuk berjumpa dengan kitab itu. Jadi apa maksud dengan Nabi ni, Nabi kita ni tidak ragu-ragu, jangan ragu-ragu berjumpa dengan kitab itu, iaitu apabila Nabi SAW pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah kan, kita tahu baru hijrah sekarang kan. Bila Nabi SAW pindah ke Madinah, Nabi telah berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni adalah seorang Yahudi yang masyhur dalam sejarah. Dia ni seorang Yahudi asalnya, kemudian apabila Nabi SAW datang, maka dia telah masuk Islam. Dan dia telah, jadi bila dia masuk Islam, dia pun ceritalah tentang kejahatan orang Yahudi ni kepada Nabi Muhammad SAW. Kejahatan dia apa? Iaitu mereka ni memang penipu banyak.
penipu apa? Salah satu daripada penipuan yang mereka buatnya ialah memadamkan, mengubah kitab Taurat ini. Jadi di sini maka Nabi kita SAW telah bertemulah dengan apa yang dikata kitab Taurat yang benar tu. Kan, yang benarnya macam ni, tapi yang orang Yahudi sekarang guna ialah ni. Jadi maknanya kitab Yahudi kan, kitab Taurat ni sebenarnya telah diselewengkan sejak daripada Nabi masa Nabi Muhammad SAW tu memang dah diselewengkan dah. Bukan sekarang. Sekarang ni of course lah kan, lagi-lagi kan. Zaman 1442 tahun dulu pun kitab tu telah diselewengkan oleh orang Yahudi. Maknanya sebelum daripada tu lagi tahulah kan mereka ni kan. Okey. Kemudian Allah Taala sebut lagi bahawa kitab Taurat ni sepatutnya adalah menjadi waja'alnahu hudan li bani Israel. Dia telah menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Tapi bila dah dirosakkan, bila dah diselewengkan, maka tak ada lagi lah benda-benda ni kan. Waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Taala sebutkan bahawa selepas Nabi Musa AS ni, Allah Taala jadikan ramai lagi, iaitu orang-orang yang dipanggil sebagai a'immah. A'immah dalam Bani Israel, iaitu artinya iaitu orang-orang yang hebat lah, orang hebat yang menjadi kuduah, yang menjadi ikutan dalam Bani Israel. Mereka ni bukan nabi-nabi. Kalau disebutkan sebagai ulama tafsir sebutkan kat sini, a'immah di sini ialah orang-orang yang taklah sampai tahap kepada nabi-nabi, tapi ramai yang menjadi imam-imam, yang menjadi ketua-ketua, iaitu menjadi ikutan. A'immah sini ikutan yang boleh diikuti oleh Bani Israel. Lamma sabaru. Ada bacaan sebagaimana jalan lain, tafsir jalan lain sebut itu lima sabaru. Dia tak kata lamma, dia tak baca lamma sabaru, dia tu lima sabaru. Tapi erti kat sini, erti makna ayat ni ialah bukan makna bila mereka sabar maka Allah Taala tu jadikan mereka tu a'immah, bukan. Tapi kerana kesabaran mereka itu kan, maka mereka ini menjadi ikutan. Jadi kita pun begitu jugalah yang disebutkan oleh tafsir Al-Wasid. Dia kata kita pun sepatutnya mengenal pengajaran iaitu kita umat Nabi Muhammad SAW sepatutnya kena bersabar kan. Supaya apa? Supaya dengan kesabaran itu maka Allah Ta'ala akan menaikkan kita, menaikkan taraf kita, menaikkan level kita di sisinya, insya-Allah. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Inna rabbaka huwa yafsilun. Kemudian Allah Ta'ala kata dialah yang akan memutuskan. Sekarang ni berlaku pertarungan di Mekah ni, di hadapan Nabi Muhammad SAW ni, pertarungan di antara Muhammad dan juga kafir Mekah kan. Jadi macam orang ramai tengok ni kan, mana satu. Jadi Allah Ta'ala kata dia akan memutuskan. Yafsil tu maknanya pemutus, memutuskan di antara benar dan juga salah. Kalau sebab sekarang orang keliru kan, depan orang keliru, mana betul ni, Muhammad ke Quraisy, Muhammad ke Abu Jahal. Jadi Allah Ta'ala kata dia akan memutuskan bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, pada mereka yang mereka duduk berbeza-beza pendapat ni. Kemudian awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim. Allah sebut lagi Allah sebut lagi tentang apa yang berlakulah kepada orang Quraisy. Orang Quraisy ni mereka ni berjalan pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke sana kemari kan, kerana perniagaan mereka lah dan sebagainya. Jadi mereka akan melihat tempat-tempat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Allah Taala sebutkan kat sini wa kam ahlakna. Awalam yahdilahum kam ahlakna. Awalam yahdilahum kam ahlakna tu banyak. Kam situ bukan makna berapa kan, tapi maknanya banyak, maknanya kathir kan. Kathirum minal umam as-sabiqah ahlaknahum. Banyak daripada umat terdahulu ni yang kami dah binasakan. Mereka ni tak ambil pengajaran ke? Awalam yahdilahum. Mereka tak nampak ke, tak terfikir ke benda ni gitu. Minal kurun kat situ ialah bukan kurun tahun 100 tahun, tetapi kurun tu orang bangsa-bangsa, generasi-generasi yang terdahulu. Yamshuna fi masakinihim, mereka ni berjalan di tempat-tempat mereka, tempat apa, rumah-rumah yang ditinggalkan, rumah-rumah yang telah dihancurkan tu. Seperti yang khususnya ialah kaum Nabi Soleh lah kan, yang ada di utara Madinah sekarang yang kita sebut sebelum daripada ni. Inna fi zalika la ayat afala yasmaun. Mereka ni tak terdengar ke? Kemudian awalam yarau anna nasukul ma, Allah Taala sebut kemudian tu nikmat dia. Nikmat dia lagi kan, nikmat dia apa? Iaitu memberikan air. Kemudian air itu apa? Ilal ardil juruz. Al juruz tu maksudnya ialah kering kontang. Maknanya satu tanah yang tak ada tumbuhan padanya, la nabat fiha. Jadi
tanah yang macam tu, tanah juruz tu, itu Allah Ta'ala kata, kami turunkan hujan, tiba-tibalah fanukhriju bihi zara'an, tiba-tiba keluarlah pokok-pokok daripada situ kan. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Kamu dapat makan, binatang kamu dapat makan. Afala yubsirun, kamu tak tengok ke? Ini jadi banyak sangat kan Allah Ta'ala ingatkan. Ingatkan kepada nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita sekarang pun sepatutnya macam tu. Kita tengokkan banyak benda, nikmat berlaku. Sepatutnya maknanya manusia ni ambil pengajaran lah kan. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa kata mereka? Wa yakuluna mata hazal fath. Bila lagi al-fatah tu? Al-Fatihah tu makna pembukaan. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan sini al-fath. Fatah ni artinya ialah hukuman. Ataupun kalau masuk mahkamah kan, bilakah hari hukuman, kan? Kalau kemarin tu kan hukuman, mahkamah telah memutuskan bahawa negeri Sabah gitu kan, pembubaran DUN negeri Sabah contohlah, itu jadi hari itu ditunggu-tunggulah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan, sebutkan orang kafir ni dia akan bertanya kan, wa yakuluna mata hazal fath. Jadi pertanyaan tu sebenarnya pertanyaan permainan. Al-Fatah ni sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di tempat lain, iaitu Nabi Syuaib kan berkata kan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ftah bainana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukalah, maksud buka itu ialah putuskanlah, tunjuklah mana benar mana salah kan. Jadi Allah Ta'ala pun menjawab selepas daripada tu, kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzi. Nak beritahu yang kamu nak sangat ni, hari keputusan, hari apa semua ni kan, katakan yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Pada hari itu, kalau nak tunggu hari keputusan, bila-bila kan nanti kan hari keputusan, kamu tak guna dah iman kamu, jadi Firaun lah kan, dah nak mati dah, dekat nyawa dah sampai kat sini baru nak beriman. Allah Ta'ala tak terima lagi. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bagi warning awal-awal kepada mereka ni kan, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Pada masa tu tak ada diberi tangguh-tangguh dah, tak ada dah. No. Jadi kamu nak aku tunggu hari tu ke? Sedang hari yang no tu yang tak ada ni kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan last sekali dalam surah Al ni, sebab kita tahu kan bahawa surah ni adalah surah yang diturunkan semasa perdebatan, pertarungan berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dengan yang sedang berdakwah kepada kaum Quraisy itu kan, orang-orang kafir itu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala dah banyak cerita ni, Allah Ta'ala bagilah kata-kata akhir kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu apa? Fa'arid anhum. Fa'arid anhum maknanya jangan hirau mereka. Berpaling, kalau ikut maknanya berpalinglah daripada mereka. Bukan berpaling tinggalkan mereka, tapi jangan hirau. Jangan hiraulah mereka itu. Wantazir innahum muntazirun. Tak apa, tunggu. Kita tunggu, kamu tunggu, mereka pun akan tunggu juga. Tengoklah apa yang akan terjadi nanti kan. Jadi alhamdulillah kita tamatkan surah As-Sajdah, dan insya-Allah selepas daripada ni kita akan masuk satu surah yang agak panjang, iaitu surah Ahzab, insya-Allah. Jadi sama-samalah insya-Allah kita bersama-sama dalam surah Ahzab insya-Allah pada esok hari, muka surat 418. Setakat itu saja. Jangan lupa share pada kawan-kawan, insya-Allah. Boleh share video ni, like, buat apalah semua kan, subscribe bukan semua kan, insya-Allah, untuk meramaikan lagi orang-orang yang akan dapat mengambil faedah daripada sesi kita ni, sekadar yang kita mampulah, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.